Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Petikan daripada buku Nihayatul Alam, berakhirnya dunia ini. Di dalam buku ini telah menyenaraikan tanda-tanda alamat kiamat. Bermula daripada tanda kiamat yang kecil, yang sederhana, pertengahan dan diikuti dengan alamat kiamat yang besar. Salah satu daripada tanda-tanda kiamat iaitulah yang ke-78. Mengambil upah di atas bacaan Al-Quran. Mengambil upah baca Quran. Ini salah satu daripada tanda kiamat yang kita melihat hari ini. Fenomena ini memang terjadi. Membaca Al-Quranul Karim merupakan satu ibadat di mana seorang itu ingin bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Prinsip asas ibadat ialah ia tidak boleh dilakukan untuk perolehan dunia. Di sebaliknya, ia dilakukan demi akhirat, mencari rahmat Allah yang Maha Agung. Salah satu tanda-tanda kiamat ialah manusia akan mengaji Al-Quran dengan suara yang merdu di majlis-majlis kematian dan di upacara-upacara istimewa. Bahkan dimusabakahkan pertandingan suara baca Quran supaya mereka dapat mengenakan bayaran ataupun hadiah di atas bacaan Al-Quran yang tersebut. Sayyidina Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhu, seorang sahabat, menceritakan bahawa beliau lalu di sebelah seorang laki-laki yang sedang membaca Al-Quran kepada beberapa orang. Dan apabila selesai membacanya, dia meminta wang daripada orang ramai. Jadi minta bayaran. Imran berkata, "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kita kepunyaan Allah dan kepadanya kita akan kembali. Dia istirja' kerana terkejut dengan cara apa yang dibuat oleh orang tersebut. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'an falyas'alillah tabaraka wa ta'ala bihi. Fa innahu sayaji'u qaumun yaqra'una al-Qur'an yas'aluna an-nasa bih." Artinya, bacalah Al-Quran dan mintalah kepada Allah dengan Al-Quran itu. Jadi kita minta pahala, kita minta rahmat, minta Allah Ta'ala ampunkan kita, minta Allah Ta'ala beri syurga. Sebelum datang kelompok manusia yang membaca Al-Quran, kemudian meminta kepada manusia dengan Al-Quran itu. Jadi tujuan baca Quran kerana nak dapat upah, tujuan baca Quran kerana nak dapat hadiah dan sebagainya. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad dan dinilai darjahnya sebagai hasan oleh Syekh Al-Arnaud di dalam ta'liqnya di atas Musnad Imam Ahmad. Daripada hadis yang kedua, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar berjumpa dengan kami ketika kami sedang baca Quran. Dan terdapat seorang badui dan bukan Arab dalam kalangan kami. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Iqra'u fakullun hasan. Wa sayaji'ul aqwam yuqimunahu kama yuqamul qadah. Yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunah." Maksudnya, bacalah Al-Quran, banyak kebaikannya, akan tetapi akan muncul satu golongan yang sengaja mengindahkannya
mengindahkan bacaannya seperti mereka mengindahkan hidangan dengan pinggan-pinggan yang cantik. Maksudnya ialah mereka akan melampaui batas dalam mencantikkan bacaan mereka. Bagi menunjuk-nunjuk, mendapat reputasi yang bagus dan menjadi terkenal, jadi selebriti Al-Quran, seolah-olah seorang daripada mereka menghidangkan pinggan-pinggan yang cantik. Mereka akan bersegera untuk mendapatkan ganjarannya dan mereka tidak akan berlengah dengannya sehingga hari akhirat. Apa yang dimaksudkan di sini ialah mereka cepat meminta ganjaran mereka dalam bentuk wang dan pujian daripada orang ramai, dan mereka tidak melengahkannya sehingga mereka menerima ganjaran dan keredaan Allah pada hari akhirat kelak. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud dan disifatkan sebagai sahih di dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah nombor 259. Ini di antara tanda kiamat, dan realiti yang ada hari ini memang tepat dengan apa yang berlaku. Orang baca Quran kerana nak upah. Waktu lain tak baca Quran, tapi bila orang panggil ada majlis tertentu, semangat sungguh, 2 juzuk sanggup baca Quran, dapatlah habuan-habuan yang tertentu. Dapat kain sarung, dapat duit, dapat sampul. Dan mutaakhir ini lebih kuat daripada ini lagi, apabila Al-Quran ini diperdagangkan dengan bacaan-bacaan, ayat-ayat yang jampi Quran, baca berapa ratus kali Quran. Yang terbaru pula, anak-anak yang makan Quran pula. Jadi semua ini termasuk daripada tanda-tanda kiamat. Dan tanda-tanda ini menunjukkan perkara tersebut tidak baik, kerana Al-Quran ini diturunkan sebagai hidayah kepada manusia, bukan untuk mencari habuan dunia. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada terjebak dengan perkara yang tersebut. InsyaAllah kita akan bincang lagi dalam tanda-tanda kiamat yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.